وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan yang saya hormati, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita pagi hari ini akan bersama dalam surah At-Takathur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Alhaakumut takathur, melengahkan kamu. Alha, melengahkan tuan-tuan. Kum, kamu. At-takathur, at-takathur, memperbanyakkan. Kathura maknanya banyak. Takathara, saling banyak membanyak, bertanding-tanding untuk mencari yang dia lebih daripada yang lain dengan kuantiti. Itu namanya takathur. Saya punya 2, kata satu lagi saya punya 3. Itu tuan-tuan takathur. Jadi antara 2 kumpulan atau 2 orang masing-masing menandingi bahawa yang ada pada dia lebih daripada orang lain. Allah sebut, kamu wahai manusia, membuatkan kamu jadi lalai dengan lengah, yang kamu tidak pernah puas satu dengan yang lain, adalah berbangga-bangga apa yang kamu miliki adalah lebih daripada orang lain. Untuk kamu nak mencari dan mengejar yang diri kamu adalah lebih banyak daripada orang lain, itulah namanya tuan-tuan takathur. Atau di sini juga kata guru kita, at-takathur, seseorang itu ingin sendirilah, tidak pernah puas untuk memperbanyakkan harta benda, termasuk juga anak pinak. Itu yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam sunannya. Sanadnya sampai kepada Zaid ibnu Aslam daripada ayahnya. Aslam ini adalah salah seorang sahabi, Zaid adalah tabi' atau tabi' salah seorang tabi'i, dan anaknya pun juga adalah salah seorang pakar dalam bidang tafsir, namanya Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Sini adalah bukan daripada anaknya Abdurrahman, daripada Zaid ibnu Aslam. Zaid ibnu Aslam riwayat dia adalah sahih, tapi riwayat anak dia walaupun seorang alim, kalau di dalam riwayat hadis Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam tidak terkategori di dalam perawi atau seorang perawi riwayat yang kuat seperti mana ayah dia. Dia berkata, yaitulah Aslam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhaakumut takathuru 'anit ta'ah hatta zurtumul maqabira, yakni hatta ya'tiyakumul maut. Melengahkan kamu
menimbun-nimbun, memperbanyakkan sehingga kamu lalai daripada taat dan patuh kepada Allah. Sehingga kamu lalai tersebut, sampailah kamu ziarah kepada kubur. Makna ziarah kepada kubur, saat datangnya kepada kamu akan kematian. Bukan kita ziarah kubur, bukan. Ziarah kubur bagus, bukanlah maksudnya kamu akan terus menimbun-nimbunkan harta sampailah kamu ziarah ke kubur. Ziarah ke kubur itu adalah satu ketaatan kepada Allah untuk mengingat kematian. Dah tuan-tuan, ingat mati adalah sesuatu yang bagus supaya kita jangan leko dalam dunia. Bukan itu maksud ayat. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menafsirkan kamu ziarah maqabir kepada kuburan-kuburan sampai datang kepada kamu kematian. Lalu Imam Hasan Al-Basri menafsirkan at-takathur bukan bertanding antara satu dengan lain, tapi diri sendiri setiap insan akan selalu lalai ingin memperbanyakkan harta benda, dan begitu juga dengan anak-anak. Seseorang kadang-kadang, tuan-tuan bukan saja nak bertanding, awak punya anak berapa? 5, saya lebih banyak, saya 6. Tidak. Orang itu sendiri walaupun tidak ada tandingannya, dia ingin anak ramai, harta pun banyak. Pada hakikatnya harta yang banyak, anak yang banyak bukan satu kesalahan, tapi satu nikmat. Tapi jangan disebabkan mencari harta, ingin memperbanyakkan harta, ingin memperbanyakkan anak, lupa dengan tugas penting yang Allah jadikan kita ni supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, begitu juga di dalam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah, sanadnya sampai kepada Ubay ibn Ka'ab, salah seorang yang Rasulullah suka mendengar bacaan dari sahabat ini adalah Ubay ibn Ka'ab. Kata Ubay, kunna nara hadha min al-Quran hatta nazalat alhaakumut takatsur. Tadinya kami menganggap bahawa ini adalah salah satu di antara ayat Al-Quranul Karim. Apa dia? Iaitulah law kana libni adam wadin min dhahab labtagha thaniyan. Lalu sampai kepada ujung. Seandainya mana-mana manusia yang Allah sebut Ibnu Adam, semua kita ni Ibnu Adam, saya Ibnu Adam, Pak Imam kita ni Ibnu Adam, tuan-tuan pun Ibnu Adam, semuanya manusia adalah Ibnu Adam. Seandainya setiap anak Adam dianugerahkan Allah, dia memiliki satu lembah penuh dengan emas, dia tak cukup, dia akan mencari lembah yang kedua. Kalau ada pada dia 2, dia akan mencari lembah yang ketiga. Kalau ada bagi dia 3 lembah emas, dia nak mencari 4. Takkan puas. Lepas tu sampailah dia meninggal dunia. Tuan-tuan. Jadi kami menganggap, kami ingat itu adalah ayat Al-Quran. Apabila turun alhaakumut takatsur, tahulah kami bahawa itu adalah bukan ayat Al-Quranul Karim, tapi adalah sabda Rasulullah atau hadis qudsi. Makna dia tidak terhitung ayat, termasuk kitabullah, tapi dia adalah wahyu daripada Allah. Sama ada wahyu itu hadis nabawi atau hadis qudsi. Dah tuan-tuan, miripnya sama, atau makna dia sama dengan ayat. Kamu akan jadi tetap lengah dengan menimbun-nimbunkan, memperbanyakkan, tafsir daripada Hasan Al-Basri, harta benda dan anak pinak, sehingga kamu terlalai dengan tugas kamu, yang kamu adalah yang paling utama patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Samalah dengan yang bunyinya, manusia takkan pernah puas walaupun Allah anugerahkan sebesar. Bayangkan tuan-tuan, belum ada lagi hari ini seseorang diberikan Allah satu lembah. Kita ni apa nama ni?
danau kota ke atau taman ibu kota? Taman ibu kota, danau kota, lembah tu maknanya daripada Gombak sana tuan-tuan, Sungai Gombak sana tu kita ni termasuk lembah lah, sampai kepada Sri Rampai tu tak, berkira satu lembah. Ada tak orang punya sebanyak ni emas? Tanah pun tak ada. Kalau di KL lah, ada orang punya tanah tu daripada Sungai Gombak tu sampai ke Sri Rampai tu. Tak ada kan. Kemudian dari mana lagi lembah kita, dari Melati sampailah tuan-tuan ke Taman P. Ramlee tu. Orang bertanya, tu tanah siapa? Tanah saya. Wah, kaya sangatlah. Baru tanah. Macam mana kalau tanah tu emas? Belum ada lagi orang punya tuan-tuan. Belum ada lagi Allah berikan. Allah buatkan perumpamaan. Kalau Allah berikan kepada manusia sebesar itu kekayaan, belum lagi dia berpuas. Dia ingin sebesar itu pula. Kalau Allah bagikan 2, dia ingin terus jadi 4, 5, 6, 7. Tak pernah puas. Nah, tu. Itu adalah sudah menjadi perwatakan atau tabiat manusia yang Allah sebut tadi, seandainya ada anak Adam. Okey tuan-tuan. Kemudian Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Syukhair daripada ayahnya Syukhair, aku sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengah membacakan ayat Alhaakumut Takatsur atau surah ini. Terus Rasulullah menyampaikan, memang kamu suka harta yang banyak, tapi berapa banyakkah yang kita inginkan? Tadi Allah dah sebut kita tak akan pernah puas. Dalam hadis Qudsi tadi atau hadis Nabawi, atau ayat yang kita baca ni, kamu akan jadi lengah daripada tugas kamu kerana kamu ingin banyak. Lalu Rasulullah sebut tuan-tuan, yaqulu ibnu Adam mali. Manusia akan berkata, aku punya harta sekian, menghitungkan aset dan kekayaan dia. Aku punya rumah, alhamdulillah. Lalu dekat taman ibu kota ni ada 11. Sebelah tu lagi saya ada 6 unit beli kondo kat sana. Sebelah sana itu. Dah tu manusia berkata hartaku, maknanya aku memiliki sekian. Wa hallaka min malik illa ma akal. Sebenarnya daripada hartamu yang kamu miliki, milikmu yang sebenar dia, rezeki untukmu, ma akalta, yang kau makan. Saya umpamakan tuan-tuan, kalau Allah berikan kepada kita ada duit RM1,000, janganlah tuan-tuan nak boros pergi duduk di suatu restoran, sekali makan situ RM1,000 lah. Kita anggaplah yang biasa-biasa sajalah. Kita ni terlalu sangatlah, perut pun suka makan banyak, kita pun selera Allah berikan bagus. Sekali makan tuan-tuan RM30. RM30. Dari RM1,000 tu, rezeki kita RM30 tu saja. Rezeki kita RM30. Sebab yang kita makan tu rezeki kita. Yang 970 belum tentu lagi. Pergi pula kita tuan-tuan beli baju Melayu sepasang RM140 pula. Tadi RM130, RM170, baru RM200. Tu kata Nabi, illa ma akalta, harta milikmu yang sebenarnya bukan aset, tapi adalah yang kau makan. Tapi yang kau makan tu fa'afnaita, dia takkan lama duduk dalam perut, engkau akan lupuskan masuk ke tandas. Ada jugalah yang tinggal dalam badan kita untuk memberikan tenaga dan energi kepada kita kan tuan. Okey. Lepas tu aula bista, atau harta yang kau miliki itu, satu yang kau makan, yang kedua yang engkau pakai. Yang kita pakai pakaian, yang kita pakai kalau tuan-tuan
suka punya collection kereta banyak lah, duit terlalu banyak. Ada hamba Allah tu kalau hari Ahad dia tak pergi ke mana, kena dia nak hidupkan keretanya, takut bateri habis. Nanti bateri takut kau, makna dia 15 minit hidup ni berjalan round. Lepas tu ambil lagi kereta ni. Kereta pun bukan murah-murah, kereta yang mahal-mahal. Habis masa tuan-tuan setengah hari. Jadi jam 8 pagi sampai zuhur nak panaskan enjin kereta. Saya nak bertanya, daripada 20 collection itu, sekali dia pergi berapa? Satu juga. 19 duduk di garage. Itulah tuan-tuan, kan? Itulah yang rezeki engkau yang kau pakai. Hak kereta ke, pakaian ke, rumah yang saya sebut tadi dah. Saya ada 11 unit rumah. Kita duduk tetap sebiji juga rumah. Kalau kita buat rumah, ada seorang sultan buat rumah 2000 bilik lebih, tapi kita tetap tidur di satu bilik. Yang 1999 tu bukan kita yang tidur. Kalau ada serupa dengan kita tu hantu kita lah. Kita tetap pada tempat yang satu. Kalau tuan-tuan kaya sangat, buat bilik besar dan katil pun besar. Saya dulu tuan-tuan lagi belajar dulu, baca satu ketua pengarang surat khabar terkemuka di Kuwait. Dia pergi ke rumah orang kaya Arab Saudi, tapi dia duduk dekat Amerika tuan-tuan. Dan itulah Adnan Khashoggi. Kita sebut Adnan Khashoggi kan. Dia ada dekat Washington ke tahu New York. Satu situ nama dia tuan-tuan, tower tu namanya Olympic Tower atau apa nama dia. Yang duduk di situ cuma miliarder saja. Maknanya satu bangunan dia bukan banyak unit bangunan tu, tapi setiap unit bangunan tu macam istana bersusun. Makna dia, ini orang kaya Taiwan, ini orang kaya Arab, ini orang kaya Singapura belum terhitung lah masa tu. Taiwan pun belum hitung lagi. Mungkin orang-orang sana lah banyak duit. Sebab cerita tu cerita lama. Lepas tu dia bila masuk ke dalam rumah tu, dah tuan-tuan, rumah Adnan tu adalah semuanya ada nama. Macam dia punya meja ni ada dia punya nama. Kayu ini adalah diambil daripada hutan Kalimantan contoh dia. Yang pembuat kayu ni, designer dia adalah seorang designer terkenal pula di Itali yang buat dia. Produk daripada tu ada nama tuan-tuan. Semua ada nama. Sampaikan garpu dia pun ada made in dia. Hanya beberapa saja yang ada situ. Katil dia, kata ketua pengarang tu, dia tak pernah tidur katil sebesar tu. Kalau kata dia nak berguling dari pangkal dia sampai ujung, puas tak sampai lagi ke tepi tu. Tak tahulah, mungkin kalau kita ni buat katil yang orang buat saiz cuma single, queen dengan king, dia tak tahulah, bukan super king. Agak dia super tuan-tuan, apa nama dia? Jumbo elephant aku. Makna dia kalau ada gajah pun nak tidur, 10 gajah pun boleh tidur di katil dia. Tapi kalau kita buat katil sebesar tu, yang kita tetap tidur tetap pada tempat seukuran badan kita saja. Betul tak tuan-tuan? Jadi harta kamu bukan yang banyak tu, yang kamu makan, yang kamu pakai atau yang kita gunalah. Yang ketiga kata Nabi, harta kamu yang kamu pakai fa'ablaita, dia engkau akan lusuhkan dia akan buruk. Hari ini kita tengok kereta, wah cantiknya kereta ni, semua tengok nak. Dah tuan-tuan, ya, tahun depan masih cantik, 2 tahun akan datang dah tak elok lagi dah. Ada model yang baru lagi. Pakaian pun macam tu, sekali 2 kali pakai nampak kemas. Yang berikutnya dia punya warna pun dah sudah mulai kabur tuan-tuan. Okey. Kemudian yang ketiga, au tasaddaqta, hartamu adalah yang engkau sedekahkan. Yang maknanya kita infakkan di jalan Allah, kita berikan tuan-tuan.
Datuk ke jalan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba Allah atau untuk kegunaan agama dia. Fa'amdaita, maka itulah rezeki yang kau akan kekalkan, kau akan langsungkan berpanjangan. Amda makna yang kau akan teruskan sampai ke hari akhirat. Dah tuan-tuan, tidak dinafikan pakaian yang kita pakai menutup aurat untuk kita bersyukur kepada Allah yang kita diberikan Allah anugerah, itu bagus. Makanan yang kita makan, kita niatkan untuk kita kuat dalam rangka kita taat dan beribadah kepada Allah, itu bagus. Dah tuan-tuan. Tapi apakah kita akan terus ikut kepada kehendak nafsu? Yang tadilah, ada orang tu sampai pecah almari dia, tak muat lagi pakaian, tapi tiap hari dia nak beli pakaian. Minta maaf lah, apalagi mungkin kaum Hawa, dia pula bekerja, lagi pula muda, gaji besar, dah tu suka pula beli-beli, memang pecah pun almari, tak muat. Tapi tuan-tuan, sebanyak mana pun dia beli, semakin dia tak puas. Kalau kita nak berpuas, ada cukuplah. Sebelum dia order dia, aku lah tak suka lagi, aku lagi akan pakai dia. Dah habis, aku ganti baru. Misal, makan pun macam tu. Tapi yang akan berkepanjangan, harta yang Allah berikan di sini untuk aku hidup yang lebih lama hari akhirat. Untuk kita yang lebih lama tu tuan-tuan adalah yang kita berikan. Jadi kata Nabi, itu saja harta kamu. Dah tuan-tuan. Ini riwayat Imam Muslim, riwayat Tirmizi, riwayat An-Nasai. Dah tuan-tuan. Di dalam riwayat Muslim yang lain ada ujung dia. Bunyinya dalam riwayat Muslim, yaqulul abdu, seorang hamba itu berkata, mali, hartaku, wa innama lahu min malihi thalathun, hanyalah harta yang dia miliki tidak lebih daripada 3. Harta memang untuk dia, ma'akala fa'afna, yang dia makan maka dia akan lupuskan, dia akan hancurkan, fana tuan-tuan, kita akan musnahkan, ketandas. Au labisa fa'abla, atau yang dia pakai dia akan jadikan bala, maknanya akan jadi buruk. Au tasaddaqa fa'amda, atau harta yang dia sedekah, itulah yang akan berterusan. Wa ma siwa, apa yang selain daripada itu, fadhahibun wa tarikuhu linnas, selain daripada itu, sama ada dia akan hilang harta itu, atau dia akan tinggalkan harta tersebut kepada orang lain. Yang hilang tuan-tuan, kita masih hidup, harta tadi itulah, sama ada bankrupt kita tuan-tuan, sama ada muflis dan lain-lain. Kadang-kadang kita di depan mata kita, tuan-tuan dengar tak dulu orang kaya? Saya ingat dekat sini dulu, saya baru datang ke KL dulu, ingat saya kalau nama orang kaya di Malaysia dulu, saya ingat namanya Syed Kecil. Tuan-tuan ingat tak? Era 80-an kan? Ingat kan? Saya ingat orang kita Islam yang kenal dulu Syed Kecil lah yang kaya masa itu. Tahun 90-an mana orang lain, saya tak payah sebutlah nama, tuan-tuan pun ingat juga lah. Tahun 2000 dah orang lain lagi dah. Dah tu. Sekarang ni tahun 2010 orang lain. 2011 ni dah ada pula orang lain lagi yang kaya. Kita nak melihat tuan-tuan, itu nama dia kekayaan. Saya ingat yang paling kaya tahun 80 ni, tahun 2018 ni, lagilah dia paling kaya. Timbun-timbun dia yang paling besar. Sehingga hari ini tak ada orang yang sebesar dia. Tak, rupanya berganti-ganti. Itu harta yang lari daripada kita. Ada orang tu harta tak lari, sampai dia mati tetap kaya dan besar dan hebat, tambah. Tapi harta itu dia tak akan bawa sekali kepada dia ke kubur, dia akan tinggalkan kepada orang lain. Iaitulah, sama ada kepada ahli waris atau kepada pemegang amanah yang tak amanah. Orang tu ada harta, memang harta dia sendiri, halal, tapi takut pula atas nama dia banyak. Tuan-tuan, kadang-kadang orang memerlukan kepada banyak nama syarikat. Contohnya syarikat travel yang bawa orang umrah. Syarikat tu terlalu besar, tapi kerajaan Arab bagi kota.
Setiap syarikat tak boleh setahun lebih daripada sekian ribu untuk dapat visa. Tapi dia banyak lagi orang yang nak minta syarikat dia. Terpaksa dia buat nama syarikat, anak syarikat dia. Nama lain. Siapa yang ketua syarikat? Sama ada nama anak, nama kawan atau nama pekerja dia. Dah tuan-tuan. Kalau yang jenis tak amanah, mati orang tu, syarikat aku, nama aku, ke mana kau nak pergi? Boleh saja. Apatah lagi yang tak halal. Dia dapat duit tu, duit tak halal. Sama ada dadah, sama ada benda yang lain. Dia takut tuan-tuan, nama dia buat penama-penama orang lain. Belum dia mati lagi, kalaulah dia tak ada kuasa, dia tinggal gigit tunjuk. Atas penama tu sendirilah jadi kaya dengan nama dia. Itu namanya harta pergi ke orang lain, atau kita tinggalkan kepada orang lain. Okey tuan-tuan, harta milik kita mati sampai milik kita, dah tu sebanyak tu siapa yang akan dapat? Ahli waris. Tetap juga orang lain, bukan kita. Padahal harta yang Allah berikan kepada kita adalah tuan-tuan modal untuk kita senang di dunia, senang di hari akhirat. Senang di dunia, gunakan. Makan, minum, pakai, kita nak senang, guna. Dah hari ini Allah bagi 10, kita makan tuan-tuan 5. Ya, besok Allah bagi kita 50, kita makan tuan-tuan, makna dia makan 20, sedekah tuan-tuan 20, 10 simpan. Macam itulah seterusnya. Tadi itu tak samalah makan 5 dan makan 20, kan? Jadi Allah suka kalau dia berikan kepada kita nikmat, nikmat tu nampak kita gunakan. Tapi jangan gunakan semuanya di sini. Tapi gunakan untuk kita kekal di hari akhirat nanti sebagai kesenangan di tempat yang berpanjangan. Mana yang berkekalan tu? Apa yang Allah suruh untuk kita menggunakan harta. Harta yang kita guna terbatas untuk diri kita, makan, minum, pakaian dan penggunaan. Yang lain daripada itu dua macam. Sama ada kita akan tinggalkan bukan kehendak kita, atau kita berikan dengan kehendak kita. Yang kita berikan dengan kehendak kita itu namanya sedekah. Kalau kita tujuan kita adalah lillahi ta'ala, untuk kehidupan akhirat. Itulah orang yang beruntung tuan-tuan. Tapi apa yang Nabi sebutkan ini tuan-tuan, orang-orang yang beriman saja yang dapat menggunakan harta seperti itu. Tapi kebanyakan manusia, termasuk jugalah kalau Allah ujikan, mungkin saya sendiri pun tak lulus. Kalau Allah berikan harta, mungkin kita pun jadi lalai menguruskan harta ni daripada hal-hal yang lebih besar daripada kita mengurus harta saja. Tapi adalah tuan-tuan, apakah waktu yang Allah berikan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, tak ada lain. Dengan harta kita beribadat adalah untuk fi sabilillah, atau sedekah fillah, sedekah kerana Allah, atau kita gunakan harta ni untuk menegakkan tuan-tuan kebaikan dan menegakkan agama Allah. Itulah harta yang menguntungkan, yang akan membawa orang itu baik. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, Allah berikan kepada dia kekayaan yang bertimbun-timbun, 1 sen pun dia tak guna. Sehingga dalam suatu hari Rasulullah menyebut, seandainya wahai Abu Dhar, Nabi berjalan dengan Abu Dhar, hadis sahih, di depan bukit Uhud, Allah berikan kepadaku Uhud ini emas. Tahu besar bukit Uhud tuan-tuan, lebih besar daripada bukit Mulati itu lagi. Itu dah tu bukan pula aku gembira, melainkan dah tu aku bagi-bagikan sana ke sini, ke sana, sehingga ada padaku hanya 2-3 dinar saja untuk makanku. Dinar dikit yang kecil, gunung emas. Jadi itulah Rasulullah menyebut, bukan aku suka gembira kalau sebanyak ni Allah berikan tapi untuk disimpan. Tapi aku suka kalau semuanya aku infak fi sabilillah, sehingga aku tidur malam tak ada lagi padaku melainkan 2-3 dinar saja. Dah, itu apakah angan-angan Nabi? Tidak. Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal dulu dia kahwin, memang isterinya tuan-tuan kaya dan berniaga sebelum Nabi jadi Nabi. Setelah Allah lantik dia menjadi Rasul,
Qum fa'anzir, tak ada waktu lagi Nabi untuk nak berniaga, untuk berdakwah, mengajak manusia ni ke jalan Allah Ta'ala, menyampaikan risalah Allah. Sampai Nabi tuan-tuan hijrah, susah hidup Nabi tuan-tuan. Dah makan kadang-kadang berikat perut Nabi. Tapi tuan-tuan, selepas peperangan demi peperangan, terkadang di dalam peperangan itu musuh adalah menyerah kalah. Terkadang mereka bukan menyerah kalah, memang kalah. Menyerah kalah itu nama hartanya faid. Telah dikepung, belum perang seperti Banu Quraidah, kami menyerah. Nah, harta itu, perkampungan Banu Quraidah itu sepenuhnya milik. Apa yang Nabi tak gunakan untuk peribadinya, untuk keluarga dia atau untuk umat, dia tak guna untuk dia, tak guna untuk keluarganya, tapi Nabi gunakan semua untuk umat. Nah, itu perkampungan Banu Quraidah. Dan yang lain-lain lagi tuan-tuan, Khaybar, begitu juga. Dah tuan-tuan, yang ada lagi namanya ghanimah. Kita ada perang, musuh kalah, yang mereka tinggal itu namanya ghanimah. 20% peruntukan bebas kepada Rasulullah untuk dia gunakan. Dah tu, wa'lamu annama ghanimtum fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul. Dah tu, ketahuilah apa yang kamu peroleh, harta yang kamu rampas daripada musuh, 20% untuk Allah dan Rasulnya, walidil qurba wal yatama, untuk kaum kerabat Nabi dan anak-anak yatim. 20%. Banyak 20%. Tuan-tuan. Dah. Tapi apakah kegunaan Rasul? Tidak. Tetap diberikan. Itu nak menunjukkan Rasulullah adalah orang yang selamat. Dia adalah memanglah, apa nama dia, memang contoh bagi kita. Abu Bakar sampai kepada bapa kepada Abu Bakar, wahai anakku, kalau kau beli ini hamba-hamba, alangkah eloknya hamba-hamba yang masih tegap-tegap. Kalau kau merdekakan mereka nanti mana bila balas jasa kepadamu orang yang punya tenaga. Kau beli ini hamba perempuan tua, orang-orang yang dah tua, yang memeluk Islam, mereka ditindas. Abu Bakar beli. Dah tuan-tuan, jadi tak ada aset. Abu Bakar radhiyallahu anhu senyum saja. Bapak dia belum Islam masa itu tuan-tuan. Ibnu Abu Quhafa belum Islam lagi masa itu. Tapi yang jelas dia, Abu Bakar tahu, aku memerdekakan kerana Allah Ta'ala. Aku tak tengok dia tua, aku tak tengok dia jentina dia. Bukan kekuatan harapan daripada dia, daripada Allah. Begitu juga Sayyidina Uthman, kaya. Abu Bakar pun juga hartawan. Nah tuan-tuan, tapi harta mereka digunakan untuk jalan Allah. Sayyidina Uthman, Nabi nak ajak pergi perang Tabuk, perlu kepada derma yang banyak. Sebab dulu bukan negara punya aset yang besar, sehingga negara punya senjata, negara punya apa nama dia tuan, logistik untuk perang, tak ada. Perang adalah daripada poket setiap pribadi Muslim. Bila ramai nak pergi perang, ada di antara yang tak ada pedang, tak ada tombak, tak ada panah, tak ada kenderaan. Nabi suruh iktitab, makna kumpul duit. Dah tu, ada Sayyidina Uthman tuan-tuan memberi kepada Rasulullah SAW, bawa duit. Rasulullah heran, sebanyak tu. Makna uncang yang dibawa tu penuh dengan duit emas. Di depan Nabi tu tak larat tuan-tuan nak dibawa dengan tangan. Duit tu banyak bertimbun sampai Nabi bawa. Allah, wahai Uthman, mudah-mudahan apa yang kau lakukan selepas ni Allah tak akan ambil tindakan lagi. Begitu banyak sedekahmu hari ini. Dah tuan-tuan, besar sangat. Itu pun Nabi minta lagi, balik lagi dia ke rumah, masih lagi kurang, tambah tuan-tuan. Sayyidina Uthman. Begitu jugalah sahabat-sahabat yang lain. Apalagi Zubair ibn Awam setelah Rasulullah wafat. Dah tuan-tuan, Zubair berkata kepada anaknya, wahai anakku, bila bapak mati nanti bayar hutang bapak. Dia kata. Dah tuan-tuan, hutang Zubair bin Awam ketika tuan-tuan juta-juta duit kita sekarang lah. Bukan juta-juta ringgit, juta-juta dinar. Dah tu. Tapi tuan-tuan, harta dia dapat coverkan hutang itu dengan Allah berikan keuntungan. Dia berhutang bukan dia perlu, tapi dulu tak ada bank. Orang-orang berani meletakkan duit kepada orang yang amanah. Tolong pegang duit saya tuan, ini duit 1000 dinar. Kata Zubair, aku tak nak pegang duit. Kalau kita pegang duit orang, hilang kita tak ganti.
Ya, tuan. Kalau pemegang amanah, ayo saya pegang amanah. Letak kat rumah, orang pecah rumah, orang curi, tuan-tuan tak ganti. Tak mengganti sebab kita cuma meletak amanah. Jadi dia tak nak duit orang hilang begitu saja. Aku tak nak pegang amanah macam ni. Setiap yang kau letakkan kepadaku, hitung sebagai hutangku kepadamu. Jadi Zubair berhutang 1,000. Tu. Walaupun dia letak rumah. Kalau hilang biarlah dia ganti. Dah tuan-tuan. Jadi banyak harta Zubair digunakan, habis tu tuan-tuan bukan dia berpoya-poya. Tapi ada keperluan, orang ni nak kahwin tak ada duit, orang ini kes membunuh perlu membayar, dia tolong untuk dia. Dah tuan-tuan. Banyak kegunaan-kegunaan tu. Bila dia meninggal dunia banyak hutang tu. Tapi dia juga ada beli tanah dekat Madinah tu, kebun. Tanah yang dia beli kebun tu lah tuan-tuan melambung harganya. Katakanlah dulu harga sekaki seandainya RM30 menjadi RM3,000. Itulah yang dia, anak dia Abdullah ibn Zubair menjualkan, membayar hutang-hutang. Masih lagi berlebih. Ada lagi harta-hartanya yang lain. Maksud dia harta mereka digunakan untuk jalan kebaikan. Okey tuan-tuan. Jadi harta yang banyak, mencari harta tidak salah. Tapi kita mencari harta satu, jangan lengah. Yang kedua, gunakan harta itu bukan untuk kesenangan dunia sahaja yang sedikit, yang pendek. Gunakan untuk kesenangan di hari akhirat yang berkekalan dan berkepanjangan. Tak ada lain yang kita sedekahkan, yang kita berikan di jalan Allah. Tu maksud hadis Nabi tadi tuan-tuan. Okey, dalam hadis yang lain lagi berkenaan dengan harta benda, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sampai kepada Anas, yahrumu ibnu Adam wa yabqa min husna ithnata. Anak Adam ni akan tua, kadang-kadang nyanyuk, tapi dua yang tak tua dan tak nyanyuk. Apa ni? Tetap muda. Walaupun tuan-tuan, sorry lah yang antara saya dan kita-kita ni ada yang telah Allah berikan sedikit umur dah lebih 50 kan, nak mula senia dah. Tapi tuan-tuan, ada dua yang tak sampai umur kita 50, masih tetap macam umur belasan tahun dulu. Apa dia? Satu kata Nabi, al-harsu wal amal, tamak atau halubah. Yang kedua, harapan. Harapan, cita-cita. Dah tua tuan-tuan, cita-cita lagi tinggi. Ingat-ingatkan kita kanak-kanak. Tadi saya bila tengok anak-anak, bukan main ni, angan-angan anak-anak kan. Rupanya bukan anak-anak tu saja berangan-angan. Kita dah tua ni tetap berangan-angan. Angan-angan kita tetap muda, tamak kita tetap muda. Jadi konteksnya dengan ayat ni, memang manusia tidak akan puas untuk nak menimbun-nimbun, nak memperbanyak-banyakkan. Hatta zurtumul maqabir, dalam hadis Sunan Ibnu Abi Hatim, sampai kamu dah mati baru stop, baru sedar bahawa di manakah tadi kita, na'udzubillah min dzalik. Dah tuan-tuan, menjadi apa nama dia, kita baru menyedari tak ada gunanya yang kita leka. Saat ini kita sudah berada di alam yang harta tak ada lagi artinya kalau tidak digunakan di jalan yang Allah suruh tuan-tuan. Okey, di sini kita lihat tuan-tuan ayat berikutnya. Kalla. Kalimat kalla di dalam Al-Quran kadang diterjemahkan benar. Itu bukan makna yang sebetulnya, yang tepatnya, tapi diterjemahkan kepada kita adalah sesuatu yang pasti, makna kalla. Tapi makna yang sebenarnya kalla adalah untuk kalimat menafikan, menidakkan dengan kuat. Tidak seperti itu, atau tidak semestinya. Dah tuan-tuan, kalla. Tuan-tuan terjemah apa tu? Tidak saja. Yang terjemahan kat sana kalla, tidak. Kalimat tidak saja kan? Okey tuan-tuan, kita lihat di sini. Kalla saufa ta'lamun. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalla tidak, saufa kelak, ta'lamun kamu akan mengetahui. Thumma kalla, tambah thumma saja, kemudian tidak, kelak kamu akan tahu.
Dah tuan-tuan, kata Imam Hasan Al-Basri, kalla di sini adalah satu ugutan. Tidak sewajarnya kamu berlaku seperti itu. Hidup kamu dilengahkan dengan menimbun-nimbunkan harta sehingga kamu terlalai daripada melakukan tugas yang lebih penting untuk taat dan patuh kepada Allah. Apa makna taat dan patuh kepada Allah, tuan-tuan? Break kita dalam kehidupan kita tidak lain adalah larangan-larangan atau suruhan Allah. Jangan ikut nafsu tadi. Ikut nafsu kita, tuan-tuan, memanglah lalai dan lupa. Sebab apa? Ingin banyak, ingin yang tak pernah habis dan tak pernah puas. Allah sebut tidak seperti itu sepatutnya. Kerana kelak kamu akan tahu akibat daripada kamu lalai dan kamu memperbanyak-banyakkan harta. Tidak, kemudian pasti kamu akan menemukan yang kamu lakukan itu adalah tak baik dan tak elok. Kalla saufa ta'lamun. Dah tuan-tuan. Jadi kena dia dua ayat serupa, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Saya melihat di sini, tapi saya kurang setuju tuan-tuan dengan tafsir ini. Kata guru kita di sini Ad-Dhahhak, dia nukil daripada Ad-Dhahhak, yang kalla saufa ta'lamun yang pertama itu kepada orang kafir. Tidak seperti itu wahai orang-orang kafir. Kamu yang lengah dengan menimbun-nimbunkan harta kamu, kamu kelak akan tahu padah dia. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian wahai orang-orang yang beriman, tidak seperti itu wajarnya, kerana kamu kelak akan tahu akibat daripada memperbanyak dan menimbun-nimbunkan harta tersebut. Dah tuan-tuan. Tapi tidaklah tuan-tuan. Ayat ini baik kepada orang kafir, baik kepada orang muslim, dah tuan-tuan. Dia adalah amaran daripada Allah. Kalimat summa, dah tuan-tuan, bismillah. Kadang untuk ma'atafkan satu kalimat atau satu jumlah kepada jumlah yang lain atau kalimat kepada jumlah ini, kadang-kala summa adalah kalimat ataf yang menggunakan arti, tuan-tuan, taukid di dalam amaran. Jadi kalla saufa ta'lamu, thumma kalla, kemudian tidak, kamu pasti akan mengetahui padahnya yang kamu buatkan. Jadi thumma di sini adalah untuk menambahkan kuat lagi. Yang kalimat kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, benar-benar kelak kamu akan mengetahui buruk dan padahnya. Dah tu tuan-tuan, yang kamu adalah lengah dan leka disebabkan kamu mengikut nafsu dan halobah kamu ingin memperbanyak-banyakkan sehingga kamu terlalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, tidak. Law ta'lamun, seandainya. Ta'lamun, kamu mengetahui. Ilmal yaqin, dengan ilmu yang membawa ilmu yaqin, tuan-tuan. Nama satu ilmu namanya ilmu yaqin. Apa tafsirnya daripada guru kita di sini? Lau alimtum haqqal ilmi, kalau kamu tahu kalau kamu mengetahui dengan pengetahuan yang tepat, yang benar, yang betul, dah tu lama alhaakumut takatsur an talabid daril akhirah, sudah pasti kamu tidak akan dilengahkan dengan memperbanyakkan collection harta benda kamu daripada mencari kehidupan di hari akhirat, hatta sirtum ilal maqabir, sehingga kamu lengah sampai kamu masuk dan sudah menjadi penduduk di dalam kubur. Kamu tak akan berlaku demikian. Seandainya wahai manusia kamu mengetahui, dah tu padah dia, buruk dia, kamu leka daripada untuk mencari kehidupan yang lebih besar, iaitulah di hari akhirat, sudah pasti kamu tidak akan lalai datu daripada taat kepada Allah sehingga baru kamu sedar saat kamu masuk kubur, tak akan berlaku. Tapi kalau kamu mengetahui ilmal yaqin, ilmu yang yakin, tuan-tuan, bukan ilmu yang membawa kepada keyakinan, bukan. Memang ilmu sebenar-benar ilmu, mana pengetahuan kita itu tepat. Dah tuan-tuan.
Apa saja pengetahuan yang kita miliki, dah tuan-tuan, kadang-kadang Allah berikan ketepatan kita tu 50%, kadang 60%, kadang 70%, kadang 80%, kadang 100%. Umpama kita peperiksaan lah, ujian. Ada mereka pelajar dapat 40%, ada yang dapat 50%, walaupun satu soal. Satu soal. Guru tu memberikan, ini mereka penuh 100%. Artinya pengetahuan dia dalam menjawab soal ni mata yang penuh. Kita, ilmu kita berkenaan dengan hari akhirat. Ilmu kita berkenaan dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Ilmu kita dengan pengetahuan diri kita sendiri, tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang nilainya 10, ada 20, 30, ada yang nilainya 100. Jadi kalau kita tahu dengan nilai yang 100 tadi, orang yang sudah sampai ilmu seperti itu, dia tidak akan dilekukan oleh dunia ataupun harta benda dunia untuk dia nak mencari akhirat atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, selalu Allah mengingatkan kepada kita tentang akhirat. Dunia Allah tak perlu ingat. Adakah ayat-ayat Al-Quran, bekerjalah kamu bagus-bagus supaya kamu hidup kamu senang di dalam dunia ni? Ada tuan-tuan? Tak ada. Allah yang suruh kita fikir akhirat, sebab yang sana tak nampak. Padahal tu yang lebih penting. Yang di sini cukup Allah berikan melalui akal kita. Dah, orang tak ada agama pun senang juga tuan-tuan, tak payah diajar. Ada orang tu tak belajar tinggi pun, tapi dia dapat mengatur hidupnya. Pertama dia cari duit. Apa yang dia penting? Aku beli dulu rumah walaupun flat kecil, supaya aku tak sewa lagi. Pandai orang tu. Ada pula orang tu tak. Aku tak lekatkan dulu rumah, duit aku ni pada rumah, tapi aku jadikan modal dulu. Biarlah rumah naik besar. Hari ini harga rumah dulu 50,000, hari ini harga 500,000. Tapi yang dulu dia ada duit 50,000, dah dibeli dia rumah. Aku duit 50,000 tu aku laburkan terus. Hari ini yang 50,000 tu dah jadi 1 juta. Lagi ada lebih 500,000. Kalau kau beli dulu 50,000 dah habis dah. Cuma kau duduk tak payah sewa. Aku memang sewa, tapi duit aku sekarang 1 juta. Aku beli 500,000, masih ada lagi dalam poketku 500,000. Mana yang lebih pandai? Saya tak tahu, antara dua orang. Tapi maksud saya tuan-tuan, untuk dunia ni tak payah diajar, orang dah tahu. Tapi untuk akhirat Allah selalu mengingatkan kita. Di antaranya banyak ayat-ayat Al-Quran seperti ayat yang kita baca. Kalau kamu tahu dengan pengetahuan yang sebenar-benar pengetahuan, dah tu, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tidak, seandainya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, tidak akan membuat kamu terleka dan terlena daripada memperbanyakkan collection dunia. Kemudian thumma latarawunnaha, nanti latarawunnal jahim. Kalau kamu tahu dengan ilmu yaqin, dah tuan-tuan, apakah lam ini jawab daripada kalla law tu? Kalau kamu tahu dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, pasti kamu akan melihat jahim. Tak naklah kalau macam tu. Dah tuan-tuan, apa tafsirnya kata guru kita di sini? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ini adalah tafsirul wa'idil mutaqaddim. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Maknanya tuan-tuan, dan sudah pasti kamu akan melihat jahim, dan sudah pasti kamu akan melihatkan jahim, neraka itu, ainal yaqin, dengan mata kamu yang sebenar-benarnya. Bukan kita nampak apa nama dia, pemandangan, nampak gambar, tak, nampak depan mata kamu sendiri jahim. Ini tafsir daripada kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan tuan-tuan makna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tidak, seandainya kamu mengetahui
dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, sudah pasti kamu akan melihat jahim. Dah tu, lam tu kan jawab daripada lam. Tidak tuan-tuan, dia la tarawunnal jahim, tafsir daripada kalla saufa ta'lamun. Tidak, kamu akan tahu. Apa dia yang kamu akan tahu? Kamu akan tahu padah dia. Yang kamu leka daripada mentaati Allah disebabkan harta, saat kamu melihat jahim baru tahu, ya Allah, dulu aku rupanya bodoh, dulu rupanya aku terlena. Tapi saat penyesalan tak ada lagi artinya. Dah gitu kan? Jadi la tarawunnal jahim, lam itu bukan jawab daripada lau ta'lamun ilmal yaqin. Tidak. Dah tuan-tuan. Jadi dia adalah tafsir daripada kalla saufa ta'lamun. Tidak, kamu akan mengetahui. Kemudian tidak, kamu kelak akan mengetahui yang sebenar-benarnya. Apa yang kamu akan ketahui? Dah tu, di mana kamu akan mengetahui Jahannam itu kamu akan lihat di depan mata kamu. Dah tu. Dan kamu akan nampak la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dah tu. Dah tu. Kamu akan melihat dengan pandangan yang betul-betul di depan mata kamu. Bukan saja di depan mata, tuan-tuan. Na'udzubillah, kalau leka dengan dunia, leka dengan harta, akan mendapat azab daripada Allah. Kata guru kita di sini, tawa'adahum bihadzal hal wa huwa ru'yatu ahli an-nar allati idza zafarat zafratan wahidah kharra kullu malakin muqarrabin wa nabiyyin mursalin ala rukbatayhi min al-mahabati wal-'azamah wa mu'ayanati al-ahwali ala ma jaa'a bihi al-atharu al-marwi datu fi dhalik. Dah kata guru kita, tuan-tuan, ini adalah ancaman daripada Allah saat mereka melihat api neraka. Tak usahkan manusia biasa, malaikat yang hebat-hebat, nabi dan rasul-rasul yang Allah utuskan, kalau mereka mendengar satu saja dengusan daripada dengus neraka, tahu dengus tuan-tuan? Atau dua kali. Dah, neraka sekali dia menarik, sekali dia menghembus. Tarikan dia dan hembusan dia sekali dengar saja, malaikat akan melutut, nabi akan melutut, rasa gerun dan takutnya. Bagaimana dengan orang biasa? Dah tu, kamu akan melihat neraka bila kamu leka dengan dunia ini, menimbun-nimbunkan harta. Saat itu kamu akan melihat. Tak payah ditengok neraka tu. Dah tuan-tuan, dengar saja dia bunyi. Wallah, sebab neraka sekarang dia sekali bernyawa tuan-tuan, sekali tarik, sekali dia hembus. Yang Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Apa yang Allah sebut Ustaz dalam surah Al-Mulk? Kejap tuan-tuan ya. Dan di dalam surah Ad-Dukhan pun ada satu. Surah Al-Mulk, silap saya. Allah sebut. Ada surah Al-Mulk. Tabarakalladzi kan. Sami'u wa idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Bila orang-orang kafir itu sudah dihumbankan dalam neraka, mereka akan mendengarkan bagi neraka itu syahiq. Tu. Tadi tu zafir tuan-tuan. Dah tu. Sama ada zafir terbalik, saya mana satu? Satu kitanya mendengus kan? Mengeluarkan nafas dan menarikkan nafas. Dia ada syahiq, ada zafir. Neraka tu. Macam makhluk, ada dia menarik nafas, ada dia menghembuskan nafas dia. Sekali hembusan tiupan itu menggerunkan. Itu baru dia menghembuskan nafas dia, menggerun dan menakutkan. Bagaimana apinya yang membakar tu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kamu mengetahui, Allah sebutkan, tidak, kamu akan nampak neraka. Benar-benar kamu akan nampak. La tarawunnal jahim, akan nampak jahim. Kemudian kamu akan nampak jahim itu di depan mata kepala kamu. Kalau kamu tahu seperti itu, kamu tidak akan terleka dan lengah. Dah tuan-tuan,
dengan akhirat disebabkan menimbun-nimbunkan harta. Kemudian saat itu thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian latus'alunna, benar-benar tus'alu, kamu akan ditanya. Nun tu taukid lagi, pasti kamu akan disoal, akan ditanyakan oleh Allah yauma idzin, pada hari itu, 'anin na'im, berkenaan dengan nikmat Allah yang tidak boleh kita hitung dan tidak boleh kita kira dan tak boleh kita nilaikan, tuan-tuan, harta ni. Kita nak sebut saya ni orang biasa, ustaz. Macam mana Allah nak tanyakan nikmat kepada saya? Nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu besar, tuan-tuan, terlalu banyak. Cuma kita tengok perangai manusia ni, lalu perangai kita. Kita kadang-kadang tak melihat kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita. Tak pernah kita puas hati, tuan-tuan. Lihat, melainkan baru kita melihat ini nikmat yang besar daripada Allah. Mungkin pernah saya bercerita tak? Ada seorang tu datang kepada seorang alim zaman tabi'in dululah. Saya ni susah tu guru, hidup mencari makna dia, kais pagi makan pagi, tanggungan pun banyak macam tu. Memang hidup terlalu miskin. Aku nampak kau ni kaya raya pun. Tok guru, tak ada benda yang saya punya. Seandainya kalau orang nak beli matamu dengan harga 1 juta, kau nak? Tak nak. Kalau ada orang nak beli tangan sebelah kiri sajalah, tak payah tangan kanan, sebelah kanan. Orang nak beli 500,000, awak nak jual? Tak nak. Bila dihitung-hitung, cuba berapakah aset yang ada pada kesihatan yang awak diberikan Allah Ta'ala. Tangan awak boleh bergerak, kaki boleh bergerak, mata boleh berkedip, nampak. Berapa yang kita nak tukar? Betul, tuan-tuan, tak payah banyak. Gigi saja. Gigi kita ni kalau pergi ke pakar gigi untuk nak ganti gigi yang paling cantik sekali, adalah gigi kita yang berlebih kat belakang tu dipasangkan mana yang tempat yang kosong tu. Kalau saiznya sama lah. Menanam gigi dah tu. Menanam gigi ubah daripada satu tempat kepada satu tempat. Tapi kosnya, tuan-tuan, begitu besar dan kerjanya amat menyakitkan. Bayangkan, gigi yang tak sakit tu diambil, dipindah, buat operation, letakkan kat sini. Tapi itu pun tak sama dengan gigi yang telah Allah tumbuhkan seperti kita dari kecil ni, yang macam dah Allah bagi. Apalagi gigi palsu, satu pun yang buatan manusia tak serupa dengan yang buatan Allah ni. Saya dulu ada gigi palsu satu, kemudian bila tanggal saya tak nak pasang lagi. Bila sebab makan chewing gum, dia lekat. Gigi yang ciptaan Allah ni tak ada benda makanan yang lekat. Makan dodol tak lekat, chewing gum tak lekat. Tuan-tuan, gigi palsu, banyak makanan yang melekat pada dia. Subhanallah, ciptaan Allah tak boleh ditukar, tuan-tuan. Gigi saja, gigi saja, tuan-tuan. Apalagi yang lain. Jadi bayangkan, kalau Allah dah berikan kepada kita begitu banyak nikmat pada kesihatan ni, dah, tuan-tuan, itu sudah cukup kalau kita nak bersyukur sebesar-besar syukur kepada Allah Ta'ala. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Apakah nikmat yang Allah akan tanya? Kita punya kereta, kita punya rumah, kita punya harta? Tidak, tuan-tuan. Boleh tak sabar? Dengar sebuah hadis. Rasulullah SAW suatu hari, tuan-tuan, dalam keadaan lapar. Hadisnya, tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sini. Sanadnya sampai kepada Abi Usaib maula Rasulullah. Rasulullah keluar satu malam, lalu dia lalu kepadaku, dia panggil aku. Aku pun keluar bersama dia. Kemudian lalu lagi kami kepada Abu Bakar. Nabi panggil Abu Bakar. Abu Bakar pun ikut sama dengan Rasulullah. Kemudian lalu ada pula berjumpa Umar. Nabi panggil Umar. Jadi kami bertiga berempat dah, tuan-tuan. Sehingga kami pun pergilah. Masuklah kami salah satu kebun milik orang Ansar. Lalu Nabi berkata kepada pemilik kebun tu, kami ni semua lapar, at'imna, ada tak makanan yang kau nak bagikan kepada kami? Tuan-tuan, pemilik kebun tersebut datanglah dengan setangkai, kurma. Dia potong satu izqun, setangkai lah. Dia letak di depan Nabi. Rasulullah dan sahabat yang bersama Nabi tadi, tuan-tuan, makan buah kurma.
Berapa kurma sekilo dekat Madinah? Yang RM5 pun ada. Yang tak sampai RM5 pun ada sekilo tu. Dah tu. Kita pun kat Malaysia ni, nanti bulan puasa, kadang RM5 orang jual kurma sekilo. Subhanallah. Sejauh tu diimport tuan-tuan, kos nak import pun kat sini RM5 pun merasa rugi kan. Tapi nikmat Allah Ta'ala, kita makna apalah kurma, makan kurma, kemudian Nabi dibagi pula dengan air ni, air sejuk dah tuan-tuan, bukan air daripada peti sejuk, air dingin macam tu. Nabi pun makan, sahabat pun makan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la tus'alunna an hadha yawmal qiyamah, kelak kamu pasti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak nikmat ni yang kita makan. Makan buah kurma, minum air sejuk. Itu pun nikmat yang Allah akan tanyakan kelak. Sayyidina Umar tuan-tuan ambil tangkai kurma tu, kemudian Sayyidina Umar tuan-tuan hempaskan tanah macam tu supaya buah pun berhamburan tuan-tuan di hadapan Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna lamas'uluna an hadha yawmal qiyamah. Ya Rasulullah, kita akan ditanya oleh Allah dengan yang seperti berhamburan macam ini. Apalah nilai bagi Sayyidina Umar tangkai kurma, kalau dihempas macam tu pun bertabur. Ini pun Allah akan tanya kepada kita pada hari kiamat kelak. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Ya wahai Umar, benar Allah akan tanyakan. Yang Allah tak tanyakan, nikmat yang Allah berikan kepada kita 3 macam saja. Khirqatun laffa biha ar-rajulu auratah. Satu percah. Kain ni potong-potong ni apa nama? Percah. Saya tengok percah tuan-tuan harga RM3 saja, kadang-kadang 1 meter. Kalau kita pergi di kedai kain ni, tak ada nilai. Yang Allah tak tanyakan kepada kamu makna kain yang menutup auratmu, au kasratan sadda biha jaw'atahu, atau maknanya sepotong roti yang dia lapar untuk mengisi menahan daripada laparnya, au juhrun yadkhulu fihi minal harri wal qar, atau ada bilik kecil yang dapat melindungkan dia daripada panas dan sejuk. Tuan-tuan, kita diberikan Allah tak usahkan flat satu bilik kecil, Allah akan, tu yang Allah tak tanya. Rumah flat Allah akan tanya, apalagi kondo, apalagi istana. Nah tuan-tuan, makan tak usahkan kita makan berbagai macam lauk tuan-tuan, sepotong roti walaupun roti kering, perut lapar, itu yang kita, Allah juga, itu yang Allah akan tak tanyakan tuan-tuan. Begitu juga kalau pakaian sekedar untuk nak menutup aurat kita. Dah tuan, yang kita hari ini tuan-tuan dengan pakaian yang comel, yang indah, lagilah Allah akan tanya. Jadi bila ingat bahawa setiap nikmat Allah akan tanyakan kepada kita, dari mana kita peroleh, untuk apa kita pergunakan. Dah tuan-tuan, niscaya tuan-tuan balik ke pangkal surah, bila kita diberikan Allah kekayaan, ingat Allah akan tanya, dari mana kau peroleh si fulan, dan ke manakah kau gunakan hal tersebut. Kalau kita gunakan tuan-tuan untuk makan minum diri kita, ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, lah sudah mulai sedekah tu namanya sedekah yang wajib. Tidak cukup sampai di situ. Kalau Allah berikan kita harta yang banyak, alhamdulillah. Cara bersyukur kepada Allah bukan di mulut saja, tapi gunakanlah harta yang Allah berikan itu dalam ketaatan kita kepada Allah. Satu. Yang kedua, dah tuan-tuan, jangan sampai yang tadi, yang dalam hadis-hadis tadi, tuan-tuan, harapan, angan-angan kita tu tuan-tuan bataskan. Kalau kita cukup dengan qanaah yang selalu diajarkan tuan-tuan, apa Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, dia selalu berdoa bila dia tawaf, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, kau berikan rasa qanaah, rasa puas dengan segala rezeki yang telah kau anugerahkan kepadaku. Sebab tuan-tuan, kita ni takut banyak nikmat yang Allah berikan, kita tak merasakan nikmat, dan kita tak pernah merasa berpuas hati, sehingga kita akan menjadi orang yang tamak dan haluba. Saya mengharap diri saya dan kita semua diberikan Allah hidayah dan petunjuk,
Kita diberikan Allah ilmu dengan ilmu yang benar tentang hari akhirat dan agama kita, supaya tuan-tuan Allah berikan kepada kita berbagai-bagai nikmat, terutama harta benda, kita gunakan seperti yang Allah kehendaki dalam kita menggunakan nikmat tersebut. Semoga kita hidup bahagia di dunia, yang paling penting kita diberikan Allah kebahagiaan di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf tuan-tuan, ya pagi ini kita terpanjang sedikit nak menghabiskan isi kandungan surah ini. Wallahu a'lam. Ada tuan-tuan nak bertanya? Kenapa tak digunakan kata ilmu? Hakul yakin. Kenapa tak digunakan kata hakul yakin? Berikan ada ilmu yakin. Ada di dalam bahasa Arab al-mu'ayanah, apa laisa al-musyahadah, al-mu'ayanah laisa kasyahadah, atau macam atau kama qal, saya lupa. Benda yang dilihat dengan mata kepala sendiri tak sama dengan benda yang lagi di dalam ilmu. Kita yang akhirat, neraka pasti akan dilihat, tapi di dalam dunia ini baru haqqul yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ilmal yaqin, kamu mengetahui dengan ilmul yaqin. Jadi kita disebutkan ada orang membuatkan ilmul yaqin, haqqul yaqin, ainul yaqin, buatkan 3 peringkat. Dah tuan-tuan, benda yang nampak di mata tak memerlukan lagi kepada pengetahuan lah. Kita sendiri dah nampak dah. Kemudian apa nama dia, ilmul yaqin, ilmu yang tepat, itu samalah dengan haqqul yaqin, iaitu keyakinan yang tepat. Keyakinan yang tepat dengan ilmul yaqin. Jadi kalau bapak tu bertanya berkenaan kenapa tak digunakan dengan haqqul yaqin, ainul yaqin lebih tinggi daripada haqqul yaqin. Benda dah nampak dah dengan mata. Nampak dengan mata tu bukan macam kita nampak bata morgana. Bata morgana kadang kita nampak tu macam air, tapi bila dekat tidak air. Sebab nampak dari jauh. Yang nampak betul tu, nah sini. Mata kita lagi 6.6. Dah, yang kita nampak, okey, saya tak tertipu lagi. Jadi itu yang disebutkan dengan ainul yaqin, lebih daripada dengan ilmul yaqin. Semalam orang viralkan, betul atau tidak? Katanya akan datang orang tak guna lagi di hospital, apa nama dia, X-ray tak gunakan, MRI tak akan guna lagi, CT scan tak guna lagi. Ada alat baru, kita masuk ke dalam tu semua nampak, dan pakai alat tu berkomputer, nampak baik belahan badan kita, tulang belulang, semua nampak, saluran badan. Allahu alam, iya atau tidak, itu namanya ainul yaqin. Bagi yang kita tak tahu, doktor boleh tengok X-ray, awak ni jantung ada masalah, itu bagi dia tuan-tuan belum lagi sampai kepada ilmu yaqin lagi. Tapi bagi dia ilmu dibanding kita, tahulah bapak ni ada sakit tu, atau tuan ada sakit tu. Dia kalau saya nampak serupa je, bagi kita gambar orang sakit sangat, nampak tu, nampak tapi tak tahu perisinya. Dah tuan-tuan. Tapi ainul yaqin tadilah, makna dia kalau dia tunjuk kepada kita pesakit, ini yang sakit dia, ini saluran darah yang kat sini, ini tulang yang kat sini, ini saraf yang kat sini. Kononnya betul atau tidak alat tu, Allahu a'lam. Tapi itulah umpama saya misalkan ainul yaqin. Kalau yang doktor boleh baca tadi, sama ada ilmul yaqin. Kalau yang pakar sangat tu, barulah haqqul yaqin. Makna tak berubah-ubah keputusan. Nah tu. Macam kalau doktor pakar kan, kadang-kadang dia tak tengok lagi, dia tak payah periksa banyak, dia tengok inilah sakit tu, berdasarkan pengalaman dia yang beribu-ribu yang telah lalu. Wallahu a'lam. Itu saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqan. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك.
يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.